Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasih sekalian? Untuk fiqah tahun 4, kita akan buat ulang kaji secara cepat je lah. Tahun 4 ni tak berapa banyak sangat subjek untuk fiqah. Jadi kita akan ulang kaji balik untuk kita nanti persediaan sebelum kita menghadapi peperiksaan. Okey. Kita pergi laju je lah. Kita tak adalah nak ajar macam dalam kelas kan satu persatu kan. Yang pertama sekali adalah tajuk berkaitan dengan solat Jumaat. Okey, solat Jumaat satu solat yang mana kita buat nama pun Jumaat kan. Solat hari Jumaat lah. Bukannya hari Khamis, bukannya hari Rabu. Kan? Kalau siapa cakap solat Jumaat tu apa? Oh, solat dibuat hari Rabu. Salah. Nama pun solat Jumaat. Okey, kita tengok secara ringkas. Pengertian solat Jumaat. Solat 2 rakaat. Ingat 2 rakaat daripada 4 rakaat kita ganti kepada 2 rakaat secara berjemaah. Ni penting lah, secara berjemaah. Waktu Zuhur hari Jumaat ni Ustaz sebut tadi, di masjid atau tempat tertentu yang dibenarkan. Contoh yang dibenarkan tu maknanya apa? Surau Jumaat. Maknanya surau tu buat permohonan dengan Kerajaan Negeri Selangor ke, dengan JAKIM ke, untuk buat solat Jumaat di situ. Jadi ni dibenarkan, ni penting. Dan didahului dengan 2 khutbah. Ni antara benda yang penting lah. 2 rakaat berjemaah solat Zuhur hari Jumaat, waktu Zuhur hari Jumaat dibenarkan, masjid atau tempat dibenarkan 2 khutbah. Ni antara poin-poin utama yang kita kena tahu tentang pengertian. Okey, seterusnya hukum menunaikan solat Jumaat. Apa dia hukum solat Jumaat? Fardu ain bagi siapa? Bagi lelaki. Setiap lelaki wajib melakukan solat Jumaat. Yang cukup syarat-syaratnya lah. Jadi kita belajar syarat-syaratnya. Berdosa apa dia? Bagi orang yang meninggalkan tanpa uzur syar'i. Uzur syar'i ni apa dia? Nanti kita tengok untuk yang kita ulang kaji dan seterusnya. Okey. Ni adalah dia. Apa yang kita akan belajar. Yang tadi fardu ain tadi. Berdosa setiap lelaki muslim meninggal tanpa uzur syar'i. Ni adalah ni sebut ni uzur syar'i. Okey. Yang kita akan tengok syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib ni apa? Maknanya kalau dah ada benda-benda ni, kita wajib solat Jumaat. Kalau tak ada salah satu, awak tak wajib lah. Contoh Islam memanglah lelaki. Tiba-tiba awak bukan lelaki, perempuan. Jadi awak tak wajib. Dia mesti cukup Islam lelaki balik merdeka zaman sekarang tak ada lah. Okey, bermastautin, tinggal tetap satu tempat lebih daripada 3 hari 3 malam. Berakal maknanya awak tak gila. Kemudian yang ketujuh, tidak uzur. Ni kita sebut tadi. Maknanya kalau orang tu sakit, maknanya kalau contoh orang tu dia sakit ataupun hujan yang terlalu lebat, lainnya ni apa? Contoh dia macam tiba ada masalah kat rumah kan, tak ada kenderaan, awak tempat tersangatlah jauh. Biasa ada, tiba-tiba hari tu tak ada kenderaan nak pergi. Itu pun boleh jadi satu sebab lah, tapi tu sebab sementara lah. Ataupun ada Ustaz belajar dulu, panas yang terlalu terik. Contohlah Malaysia ni tak adalah terik sangat. Mungkin ada satu tempat luar negara tu, kalau keluar je nak pergi masjid, boleh menyebabkan mati ataupun stroke haba kan. Jadi atas saranan pemerintah kata dekat berita, tidak digalakkan untuk keluar. Jadi sebabkan panas atau terik, mana tak payah keluar lah. Maknanya bila hari Jumaat, kita bukan kata tak wajib pergi Jumaat. Kalau ada kereta, pergilah. Mana tak adalah kena panas kan. Mana kalau awak jenis yang memang tak ada kereta, kena jalan kaki, naik basikal, tiba panas terlalu terik, tak payahlah pergi. Bukan maksud tak pergi tu tak wajib pergi, wajib. Tapi kalau tidak pergi, maknanya ada keuzuran ni, uzur ni. Okey. Tu mudah je kan sebab kita ulang kaji. Okey, syarat sah solat Jumaat. Okay. Syarat sah dia apa? Ni yang paling penting lah. Mesti dilakukan secara berjemaah. Tak boleh kita nak buat seorang-seorang ataupun 2 orang. Tak boleh. Dia mesti kalau ikut mazhab Syafi'i, bilangan dia berapa? Ni kita tengok nombor 3, 40 orang lelaki. Ni dalam mazhab Syafi'i lah. Yang cukup syaratnya. Contohlah ada 39 orang lelaki dewasa yang cukup syarat, tiba-tiba ada seorang budak lelaki. Boleh tak sah tak solat Jumaat tu? Tidak sah. Contohlah kampung yang terpencil kan.
Maknanya mereka tak boleh buat solat Jumaat, mereka buat solat apa? Solat Zuhur sahaja. Kena ikut 40 orang untuk dalam ini ikut mazhab Syafi'i lah. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2, hendaklah ditunaikan waktu Zuhur ni. Dalam pengertian pun kita dah nampak berjemaah waktu Zuhur 40 orang lelaki, cukup syarat di tempat yang ditetapkan, lalu khutbah. Syarat sah ni sebiji. Kalau hafal pengertian tu samalah dengan syarat sah. Okey, dapat itu saja tentang tajuk solat Jumaat. Okey, seterusnya kita pergi kepada khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni mungkin perempuan dia macam tak tahulah kot kan. Mungkin awak tak pernah dengar ke ataupun tak pernah tengok TV kan. Khutbah ni apa? Khutbah ni dia macam satu ceramah lah. Bahasa mudahnya kata ceramah. Cumanya ceramah yang disampaikan ni ada syarat-syarat dia lah. Tak boleh lah main beritahu je tajuk macam-macam ke kan. Dia ada syarat-syarat dia. Okay, jadi kita tengok pengertian. Erti khutbah Jumaat ialah apa dia? Ucapan yang wajib. Dia wajib khutbah Jumaat ni untuk solat Jumaat sebelum Jumaat. Ni sebelum Jumaat. Mengandungi puji-pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, nasihat dan pengajaran. Okey, ni antara benda yang penting lah dalam pengertian ni. Wajib disampaikan sebelum Jumaat, mengandungi pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, nasihat dan mengajar. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara penting ni awak kena hafal untuk nak pengertian dalam khutbah Jumaat ni. Okey. Okey, rukun 2 khutbah. Apa dia rukun 2 khutbah? Rukun ni apa dia? Maknanya perkara-perkara ni mesti ada sewaktu khutbah Jumaat. Ni rukun lah. Kalau tak buat, tak ada rukun ni, maknanya khutbah tu terbatal. Bila khutbah terbatal, ada masalah lah dengan solat Jumaat tu kan. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah, Ustaz gariskan keyword je. Memuji Allah. Yang pertama mesti ada puji Allah kan. Kalau yang lelaki tahulah. Alhamdulillahil qail. Itu awal-awal pun dah memang kita puji Allah kan. Okey, yang kedua, selawat ke atas Nabi. Ni mesti ada lah. Yang pertama, puji Allah. Alhamdulillah. Itu puji Allah lah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Ni banyak dalam khutbah tu awak akan dengar banyak kali khatib ataupun imam tu berselawat ke atas Nabi. Okey. Yang ketiga ni, wasiat untuk takutkan Allah. Dalam bahasa Arab dia ittaqullah. Yang lelaki tahulah kan. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Itu ayat-ayat yang sebut tentang kita sebagai manusia, pesan untuk takut kepada Allah. Okey, dapat pertama puji Allah, kedua selawat, takut pada Allah. Yang keempat membaca ayat Al-Quran yang penuh. Mana tak bukan separuh-separuh lah. Dia mesti satu ayat yang penuh. Membaca ayat Quran dalam salah satu daripada 2 khutbah. Salah satu maknanya kalau letak khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Okey. Yang kelima, rukunnya apa dia? Membaca doa kepada keampunan untuk orang Muslim, orang Islam. Ni baca doa ni, doa dia lah bahasa Arab lah. Allahumma filil muslimina wal muslimat. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa orang mukminin, orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan. Membaca doa. Apa dia yang pertama tadi? Memuji Allah. Yang kedua, berselawat. Yang ketiga, wasiat takutkan Allah. Yang keempat, baca ayat Al-Quran. Yang kelima, membaca doa keampunan orang Islam. Orang Islam boleh lah. Orang Islam. Okey? Dapat rukun khutbah mudah je. Okey, seterusnya kita tengok lafaz niat solat Jumaat. Okey, untuk lafaz niat solat Jumaat ni dia special kerana apa? Kerana kita wajib sebut makmuman ataupun imaman tu. Imaman memanglah. Makmuman tu kita wajib sebut waktu kita niat. Usolli fardal Jumaati rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli saja aku fardu al-Jumaat, solat Jumaat, rakaataini 2 rakaat, makmuman lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Makmuman ni kita mesti kita sebut. Okey, ni kena hafal lah, sebab bagi yang lelaki awak mesti hafal benda ni kerana awak akan solat Jumaat. Yang perempuan mungkin dah tak hafal, tak apa, tapi untuk periksa kena hafal lah, kukuk tanya kan. Okey, seterusnya kita tengok hikmah solat Jumaat. Okey, hikmah solat Jumaat apa dia? Pertama, memuliakan hari Jumaat. Kenapa? Hari Jumaat ni memang satu hari yang mulia.
Kerana kalau orang yang mati dalam hari Jumaat pun antara salah satu kematian yang mulia lah. Bulan Ramadan, hari Jumaat, kan? Okey, seterusnya yang kedua dapat mengeratkan persaudaraan dan perpaduan antara umat Islam. Kenapa mengeratkan perpaduan dan persaudaraan? Ialah kita pergi masjid. Masjid ni tempat kalau zaman dulu, zaman Nabi, memang tempat untuk kita nak buat segala benda, rancang peperangan lah, apa ni, buat macam-macam aktiviti lah dekat masjid kan. Macam kita sekarang ni kurang lah sikit, kerana macam tempat-tempat tu adalah tempat-tempat khususnya masjid ni untuk program khas ibadah kan. Okey. Yang ketiga, dapat mengambil pengajaran daripada khutbah. Ni paling penting lah. Kerana apa? Lelaki lah yang dengar ni kan. Bila khutbah ni biasanya dia adalah perkara-perkara yang kita nak sampaikan tentang isu semasa, tentang macam-macam perkara lah nak sampaikan. Kenapa bagi tahu dekat lelaki, kenapa lelaki wajib? Ni cari hikmah ni Ustaz belajar dulu. Bila lelaki yang pergi tu siapa? Ayah, abang kan. Jadi bila dia dengar dekat masjid, dia akan balik dan dia akan sampaikan kepada ahli keluarga dia yang lain. Pengajaran daripada khutbah sampaikan sebelum Jumaat. Dia akan sampaikan kat isteri dia, dia akan beritahu kat anak-anak dia. Itu yang sepatutnya lah. Okay, seterusnya melatih umat Islam hidup secara bermasyarakat. Okay. Dan mana-mana jawapan yang awak rasa rujik lah kan. Mana-mana yang awak apa tahu kan. Boleh buat ayat, boleh juga bubuh untuk hikmah solat Jumaat. Okay. Seterusnya kita pergi solat jamak dulu. Kerana nota ni dia letak solat jamak dulu. Jamak dan qasar kan kita ada belajar selepas solat sunat sebenarnya. Lepas tajuk solat Jumaat, khutbah Jumaat, kita belajar tentang sebanyak solat sunat. Tapi solat sunat tu kita tengok nanti. Okey. Solat jamak, apa dia solat jamak? Solat jamak ialah himpunkan dua solat fardu satu masa. Kita himpunkan solat apa? Nanti kita akan tengok nanti. Cuma apa yang awak kena tahu, awak kena hafal, ini je lah. Himpunkan. Jamak apa? Jamak himpun. Okey. Jenis-jenis solat jamak. Solat jamak ni ada jenis dia. Ada dua jenis. Yang pertama, jamak taqdim. Yang kedua, jamak takhir. Jamak taqdim ni yang pertama. Takhir ni yang kedua. Okey, apa beza jamak taqdim dan jamak takhir? Ni kita tengok ni. Okey, kita tengok jamak takdim dulu. Himpunkan solat pada waktu pertama. Ni je ingat ni. Waktu pertama. Solat jamak takdim, waktu pertama. Jamak takhir, waktu kedua. Okey. Contoh dia apa dia? Zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar untuk takdim. Mana solat apa dulu? Solat zuhur dulu. Okey, kalau maghrib dengan isyak, solat apa dulu? Solat maghrib dulu. Niat kita tengok nanti. Okey, kalau takhir pula. Takhir solat waktu kedua kan? Apa dia? Zuhur dengan asar, solat apa dia? Solat asar. Kalau maghrib dengan isyak, solat isyak. Senang je kan? Cuma kena hafal lah perkataan taqdim dengan takhir. Takhir ni mungkin mudah. Terakhir kan? Awak ingat terakhir. Tapi takhir lah. Taqdim, takhir. Ingat benda tu. Okey. Ni antara yang penting iaitu tentang lafaz niat. Macam mana kita nak niat untuk jamak. Okey. Usalli fardhu zuhri, sama je. Arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri. Kalau usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin sama kan? Cuma tambah je. Majmu'an ilaihil asri. Sama juga dengan ni. Kalau untuk takhir, untuk kalau kita solat waktu asar kan. Usalli fardhu asri sama je. Sama macam niat tu. Kita biasa niat usolli fardhu asri arba'a raka'atin, cuma tambah majmu'an ilaihi zuhri lillahi ta'ala. Pastikan hafal perkataan ni lah, majmu'an ilaihi. Sikit je kan, majmu'an ilaihi asri. Ni kalau kita jamak takdim. Ni jamak takdim ni. Kalau jamak takhir, mana kita solat asar, majmu'an ilaihi az-zuhri. Okey, kalau contohlah awak balik kampung kan. Mana solat jamak ni, awak daripada rumah, contohlah awak gerak pukul 1, belum azan zuhur lagi. Dalam perjalanan tiba azan zuhur. Lepas tu ayah awak kata, okey, kita tak solat zuhur kat sini ya, kita solat zuhur kat kampung. Maknanya apa? Maknanya awak buat jamak takhir. Contohlah perjalanan kampung awak 4 jam. 5 jam lah, campur berhenti-berhenti semua kan.
Ayah bawa kereta sampai kampung. Okey, contoh hari ni Ustaz buat lah. Okey, ni pukul 1 PM petang kan. Ni awak tempat bergerak. Awak pun pergi sampai kampung pukul berapa? Pukul 5. 5 PM. 5 PM dah masuk asar. Tapi awak tak masuk zuhur lagi macam mana? Jadi itulah gunanya jamak takhir. Jamak takhir ni adalah satu solat yang bila nanti kita belajar syarat-syarat dia, kita sampai kampung tu, kita buat solat asar. Kenapa? Kerana waktu tu waktu asar. Jadi kita buat solat asar dulu, kemudian baru kita buat solat zuhur. Yelah, walaupun kita tak solat zuhur lagi, tapi walaupun waktu tu dah sampai waktu asar, kita boleh solat zuhur dulu. Kita tetap kena solat asar dulu, kemudian baru kita solat zuhur. Okey. Macam mana kita nak dapat buat solat gabung-gabung tu, Ustaz? Boleh tak saya buat solat gabung tu kat rumah? Saya duduk saya saja kan. Hari ni nak gabung kalau solat zuhur dengan asar, boleh tak? Tak boleh. Dia mesti apa? Dia mesti ada syarat-syarat. Ni kita tengok syarat dia. Syarat dia adalah yang pertama apa? Melakukan 2 solat dalam waktu pertama. Ni untuk jamak takdim lah. 2 solat pertama. Tertib ni mesti buat zuhur dulu, buat asar. Okey, berniat dalam solat pertama. Ni pun sama juga. Berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Yang 3 atas ni mudah faham. Sekarang ni kita tengok yang berturut-turut. Maknanya apa? Contoh awak solat zuhur kan. Dah solat zuhur. Habis solat zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat, nanti kita tengok qasar. Lepas tu awak pun zikir sikit. Subhanallah, 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 subhanallah. Lepas tu habis zikir. Lepas tu awak terus bangun untuk solat asar. Kalau tak berturut-turut macam mana? Dah habis solat zuhur kan. Rasa nak pergi makan sekejap lah. Pergi makan kat kedai mamak sebelah kan. Makan dulu. Dah habis makan setengah jam. Datang balik solat asar. Boleh tak? Tak boleh. Tak sah kalau awak buat solat jamak tidak berturut. Batal lah solat jamak awak nak buat tu. Okey. Dan kekal musafir ketika takbiratul ihram solat kedua. Okey, ni macam mana? Apa maksud kekal musafir ni? Kadang-kadang kan kita nak pergi ke satu tempat, tiba-tiba contohlah mak ayah awak nak pergi balik kampung, kata nak buat surprise kat nenek kan. Kita nak buat surprise lah kat nenek. Sampai keadaan nak berhenti solat. Rupa-rupanya ayah awak call nenek awak. Call. Mak sekarang tengah bercuti lah dekat PD ke contohlah. Tengah jalan-jalan kan. Mana tak dekat rumah. Jadi kita awal-awal kita nak pergi melawat nenek kita. Tiba-tiba terpaksa cancel lah. Balik buat apa? Nenek pun tak ada, atuk pun tak ada kan. Semua orang tak ada kat rumah. Jadi kita cancelkan kita punya perjalanan. Maknanya kita dah batalkan niat kita nak musafir rumah nenek tu. Faham tak? Maknanya kekal musafir ketika takbiratul ihram solat kedua. Maknanya waktu dah masuk solat pertama tu kita solat zuhur kan. Tiba-tiba baru nak solat asar. Nak jamak, tiba-tiba dapat berita. Kita nak cancel lah balik rumah nenek. Jadi awak tak boleh dah nak solat jamak. Melainlah awak dah habis solat dah. Awak dah solat zuhur, dah solat asar. Tiba-tiba baru dapat berita kan bahawa tak jadi musafir. Jadi apa yang berlaku kepada solat awak? Awak tak perlu nak solat asar untuk kali kedua kerana awak dah solat asar. Okey, faham Okey, untuk solat jamak takhir ni berniat jamak takhir solat pertama sama je, kekal musafir sehingga selesai kedua-dua solat. Lebih kurang ni lah macam yang Ustaz terangkan tadi. Okey, seterusnya kita tengok solat qasar. Solat qasar ni apa dia? Kalau tadi jamak himpun, qasar maksud dia pendek, memendekkan solat fardu daripada 4 kepada 2. 4 kepada 2 rakaat. Solat zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Isyak berapa rakaat? 4. Jadi kalau kita buat solat qasar ni, kita dapat pendekkan daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, faham mungkin awak selalu buat lah kan. Kadang-kadang ayah awak ajar. Okey, yang kedua solat yang boleh dikosarkan. Apa dia solat yang boleh qasar? Tadi Ustaz sebut solat zuhur, solat asar dan juga solat isyak. 3 solat ni saja. Kadang-kadang apa? 3 solat ni yang ada 4 rakaat. Solat subuh boleh ke? Tak boleh lah. Solat subuh dah 2 rakaat. Solat asar, solat maghrib 3 rakaat pun tidak boleh. Okey, lafaz niat kita tengok.
Apa dia lafaz niat? Solat Zuhur. Dia sama je. Cumanya kita tukar usolli fardhu zuhri. Kalau solat Zuhur biasa apa? Arba'ah rakaatin kan? Jadi usolli fardhu zuhri rakaataini 2 rakaat qasran kena tambah. Lillahi ta'ala sama. Maknanya kena tambah 2 perkataan je. Rakaataini qasran. Usolli fardhu asri rakaataini qasran. Bukan arba'ah rakaatin. Arba'ah 4 kan? Arba'ah rakaatin 4 rakaat. Rakaataini 2 rakaat. Kalau isyak pun sama juga. Rakaataini qasran. Lillahi ta'ala sama sahaja. Okey. Seterusnya, sekarang ni kita dah tahu tentang jamak, kita dah tahu tentang qasar. Apakah dia jamak dan qasar? Boleh tak kita buat jamak dan qasar? Mana kita himpunkan dan juga kita qasarkan sekali solat tu. Boleh tak? Okey. Kita tengok pengertian dia. Okey, pengertian solat jamak qasar. Himpunkan kita himpun 2 solat fardu satu waktu dan kita pendekkan. Kita gabung je pengertian tadi. Himpun solat, pendek waktu solat yang boleh pendek lah. Maknanya pendekkan solat Zuhur, pendekkan solat Asar, pendekkan solat Isyak. Mana tadi? Sekejap Okey, 4 rakaat kepada 2 rakaat. Mana kita gabungkan je pengertian solat jamak dan juga pengertian solat qasar. Okey lah, niat solat jamak dan qasar. Niat ni yang susah sikit. Sebab dia jadi lagi panjang lah. Okey. Pertama sekali kita tengok niat. Terkeluar pula. Niat bagi solat jamak takdim. Apa dia solat jamak takdim tadi? Ustaz dah sebut. Jamak takdim ialah kita buat solat yang waktu pertama lah. So, Zuhur, Asar. Zuhur dulu. Kalau takhir apa dia? Zuhur, Asar. Kita solat. Kita skip waktu Zuhur. Kita solat waktu Asar. Dan kita masukkan waktu Zuhur tu dalam waktu Asar. Ni memang kena hafal lah ni. Usolli fardhu zuhri. Ni kita sambungkan je. Rakaataini qasran. Tadi yang kita dah hafal untuk buat pengertian qasar Zuhur. Kita tambah lagi. Jam'an takdiman. Ma'al asri. Ini daripada niat soal jamak. Ini yang lain lah daripada niat biasa awak. Mana tambah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkataan je awak kena tambah. Okey? Yang lain tu sama je kan? Ini pastikan awak kena hafal lah ni. Nanti kalau kan nak buka sekolah, nanti kita akan cuba hafal sama-sama. Kalau takat ni Ustaz beritahu tu je lah. Takkanlah ni ulang kaji, saya tak perlu benda ni untuk kita nak bincang. Perkara-perkara yang lebih penting adalah kita tahu tentang solat jamak qasar tu sendiri kan. Niat tu nanti kat kelas kita akan cuba hafal. Okey. Syarat-syarat sah solat jamak dan qasar. Ni antara benda yang penting lah kena hafal. Kerana benda ni kalau kita tak tahu, solat jamak qasar kita tu boleh jadi tidak sah. Okey, pertama apa dia? Bermusafir tujuan baik. Tujuan baik macam mana? Balik kampung, pergi bercuti, pergi pantai, pergi Cameron Highland. Itu bermusafir lah tu. Musafir tujuan yang baik. Maknanya tujuan diharuskan. Tujuan tak baik ni macam mana? Kita nak pergi balik kita nak pergi Johor, jadi kita nak pergi mencuri. Tu tak baik lah tu. Okey, faham awak faham lah kan tujuan baik dan tak baik ni. Awak dah jam 4 ni boleh beza lah mana yang tujuan baik, mana tujuan tak baik. Okey, seterusnya musafir ataupun perjalanan kita tu mesti lebih daripada 89 kilometer. Mana sebelum pergi tu check dulu pakai Google Maps kan, tengok 90 kilometer. Ni kita boleh lah jamak qasar. 99 lagi lah boleh. Tiba-tiba tu 87. Tak boleh. Tak boleh lah nak jamak qasar. Maknanya kita solat seperti biasa. Okay, yang ketiga, berniat qasar dan jamak ketika takbiratul ihram. Ni awak mesti sebut lah. Mana time awak nak takbiratul ihram tu awak niat memang awak nak buat solat jamak dan juga awak nak buat solat qasar. Kenapa? Kerana boleh juga awak buat solat jamak tapi tak nak buat qasar. Contohlah solat Zuhur 4 rakaat, solat Asar 4 rakaat. Tak nak qasar kan. Memang saja nak solat 4 rakaat. Tak ada masalah. Ataupun awak nak solat satu-satu je. Nak solat Zuhur. Lepas tu nanti Asar kat kampung lah solat. Awak solat tapi awak guna qasar pun boleh juga. Tak ada masalah. Faham Yang ketiga, yang keempat,
Kekal dalam keadaan musafir, ni kita dah bincang tadi. Okay, solat Zuhur, Asar dan Isyak bagi solat qasar, ni kita dah tengok tadi. Tidak mengikut imam sembahyang tamam. Ni penting juga ni. Tidak ikut imam sembahyang tamam. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita pergi R&R kan, berhenti. Kadang-kadang kita pergi berhenti kat masjid, ikutlah ayat awak nak berhenti kat mana kan. Kalau pergi R&R, rupa-rupanya orang yang tengah solat tu, dia solat tamam. Apa solat tamam? Solat tamam ni solat sempurna. Mana dia tak ada jamak, dia tak ada qasar. Contoh, dia solat Zuhur, dia solat 4 rakaat. Tapi awak nak solat Zuhur juga. Tapi awak nak solat 2 rakaat. Boleh tak? Tak boleh lah. Kerana 2 dengan 4 dia tak matching. Tak sama. Jadi kalau contohlah awak nak solat maghrib, boleh, tak masalah. Solat maghrib dengan imam, lepas tu awak pergi belakang kan. Pergi belakang awak solat Isyak pula. Boleh. Kenapa? Jumlah rakaat tu sama, 3-3. Tapi kalau contoh awak nak solat 2, imam tu nak solat 4, tak boleh. Kalau contoh awak nak solat 4, awak tak nak buat qasar, awak solat 4, imam tu pun solat 4, boleh, tak ada masalah. Okey. Yang terakhir adalah mengetahui keharusan solat jamak dan qasar. Ni ilmu lah. Mana kita tahu ilmu berkaitan dengan jamak qasar. Kenapa kalau awak tak tahu ilmu jamak qasar ni, solat awak boleh terbatal lah. Kerana awak tak tahu pun apa awak buat kan. Kita kena ada ilmu, baru kita boleh buat solat jamak qasar. Okey, seterusnya. Perkara yang membatalkan solat jamak qasar. Maknanya, bila awak tak boleh buat solat jamak qasar ni? Dah pergi balik kampung kan. Berapa hari boleh solat jamak qasar kat kampung? Yang pertama sekali, apa yang boleh membatalkan bila kita sampai tempat asal. Contohlah awak daripada rumah, awak balik kampung 2 hari, kemudian waktu balik sampai kat rumah, awak dah tak boleh dah lah. Asal sampai je kat kawasan rumah, kita dah tak boleh nak jamak dan qasar. Okey, yang kedua, sampai ke tempat yang dituju dan berniat tetap di situ 4 hari atau lebih. Kalau yang dibenarkan 3 hari 3 malam. Maknanya hari tak termasuk hari sampai dan hari balik. Contohlah awak sampai hari Isnin. Tapi awak nak balik hari Jumaat. So Isnin, Selasa, Rabu, Isnin kira hari sampai. Selasa, Rabu, Khamis awak tetap situ. Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat awak nak balik. Jadi boleh jamak qasar dekat kampung. Tapi contohlah awak sampai hari Isnin, awak nak balik Sabtu. Jadi ada berapa hari kat rumah tu? Ada Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ada 4 hari yang tetap. 4 hari penuh. Jadi sampai-sampai je hari Selasa tu, awak dah tak boleh solat jamak qasar. Ni nanti kalau rasa tak faham, nanti kita terangkan dalam kelas lah. 3 hari 4 hari apa ustaz ni? Tak faham lah ustaz. Nanti kita terang balik. Cuma ni kita nak ulang kaji je apa yang telah kita belajar. Okey. Seterusnya tujuan maksiat. Ni kalau awak macam ustaz terang tadi, ada tujuan maksiat, maknanya batal lah solat jamak qasar awak tu. Okey, yang terakhir, jarak terlalu lama antara 2 solat. Ni pun tadi ustaz dah terangkan. Maknanya awak solat Zuhur, kemudian awak pergi makan dulu, pergi tandas dulu, dah setengah jam kan, baru patah balik solat, tak boleh. Maknanya jarak dia sangat lama, yang tak munasabah lah. Kalau contoh tiba-tiba dah solat Zuhur, tiba terkentut, terbatal wudu. Pergi ambil wudu, patah balik solat Asar, boleh, tak masalah. Okey, faham solat Zuhur ni tak termasuk. Ini solat sunat. Solat sunat ni kita akan bincang pada kelas ulang kaji yang akan datang. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.